TV KPM. Bukan. Belum lagi. Sini. Okey, mari. Sini. Dapat. Ya. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum adik-adik sedang menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin dekat sini dan juga kita ada cikgu yang sangat comel ni. Dah tadi Kak Eli tengah gelak kat belakang. Tengok gelagat dua orang cikgu yang sangat kreatif dan sangat comel sangat. Okey. Sekarang ini Kak Eli nak perkenalkan kepada adik-adik dua orang cikgu kita iaitu Cikgu Zuharizam yang berambut warna pirang kerinting-kerinting dan juga Cikgu Zakaria yang tukang pusing-pusing cikgu ya? Ya, betul. Auger nama dia. Auger. Baik, mungkin Cikgu Zakaria boleh perkenalkan diri dahulu kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ni. Okey, saya Cikgu Zakaria bin Muhammad Tahir. Mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Station. Mengajar bidang aquaculture ni dah 18 tahun dah. Wah, Masya Allah, lamanya. Tengoklah. Rambut pun dah berubah kan. Lebih kurang macam kita ke cikgu ya? Ya. Okey, terima kasih Cikgu Zakaria. Cikgu Zuharizam mungkin boleh perkenalkan diri? Baik, saya Zuharizam bin Abdul Halim. Mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Cini. Okey, sudah berkhidmat selama 16 tahun dah. 16 tahun? 16 tahun dalam bidang aquaculture dan haiwan rekreasi. Cikgu Zuharizam pernah datang ke Teroka juga sebelum ni dengan saya juga cikgu kan? Sukses eh? Teroka ni Teroka pertama kali? Teroka pertama. Wow, tapi cikgu sangat kreatif dan sangat comel, sangat kelakar ya. Terhibur adik-adik yang sedang menonton sekarang ni. Baik, kita nak perkenalkan kepada adik-adik tentang topik hari ini, mata pelajaran hari ini dan juga siapa murid-murid yang akan bersama dengan kita sama-sama teroka untuk mata pelajaran aquaculture dan haiwan rekreasi. Topiknya sampel tanah dan kualiti air, cikgu. Ya, betul. Baik. Betul. Murid-murid datang daripada pelbagai sekolah ya? Ya. Okey, baik. Kita perkenalkan dulu adik-adik comel kita dalam talian yang akan sama-sama teroka dengan kita. Adakah mereka dah bersedia? Itu dia. Okey, kita berkenalan dengan adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Cini Pahang iaitu adik Alif Hakimi. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Saiful dari SMK LKTP Cini. Okey, terima kasih adik Alif. Dan seterusnya kita ada adik Muhammad Farid Ashraf. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farid Ashraf bin Mat Jamil dari Sekolah SMK LKTP Cini. Okey, itu daripada sekolah SMK Cini. Sekolah cikgu ya? Ya, sekolah saya. Okey, sekarang ni kita nak berkenalan pula dengan adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuh Pahang iaitu adik Syamil. Bukan penyanyi tu ya? Bukan. Okey, adik Syamil. Bakat penyanyi. Baik. Sila perkenalkan diri adik. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syamil Zamani dari SMK Merapuh. SMK Merapuh. Wow, handsome adik ni. Kacak. Okey, itu dia adik daripada Syamil. Adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Station Johor. Ni jauh pula perginya cikgu. Ni sekolah cikgu ya? Ya, betul. Wow. Kita bangga. Baik. Adik Farish. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farish Aiman bin Muhammad Ailin. Sekolah SMK Tenang Station Johor. Tenang Station Johor. Terima kasih adik Farish. Dari Pahang, Johor, kita ke Kedah pula. Merata sebenarnya Kita pusing. Kita cuti-cuti Malaysia. Cuti-cuti dalam negara je. Baik, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mahang Kedah. Ini orang producer kita ni. Orang Kedah ni. Fatin Nur Farhana.
Assalamualaikum. Nama saya Fatina Fahana dari sekolah SMK Mahang. Manis orang dia. Dan juga kita ada adik Nur Syamimi. Assalamualaikum, saya Nur Syamimi dari sekolah SMK Mahang. Okey, adik Syamimi kalau boleh cuba cari cahaya sikit sebab kita tak kurang nampak, kurang jelas sikit wajah adik Nur Syamimi tau. Terima kasih adik. Itu dua bunga dalam teroka hari ini. Dan untuk nak diingatkan kepada adik-adik di rumah sedang menonton sekarang ini untuk sentiasa menjaga SOP, menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah dan pastikan keluar bila berkeperluan sahaja. Sama-sama kita bantu untuk kurangkan kes kita setiap hari. Dan bulan ini adalah bulan Ogos. Bermakna kita berada dalam bulan kebangsaan. Bulan Keramat. Bulan Keramat? Ya. Oh, ada nama baru dia? Ada sebab dia tu. Bulan kebangsaan lah maksudnya Ya, cikgu ya? Jadi dengan itu Kak Elly dan juga cikgu-cikgu yang ada di studio sekarang ini menyarankan adik-adik untuk mengibarkan jalur gemilang bagi kita menanam sifat patriotisme dalam diri kita. Baik, terima kasih cikgu. Jadi cikgu mungkin secara ringkas cikgu boleh kongsikan sedikit tentang topik kita pada hari ini berkenaan dengan sampel tanah dan kualiti air. Okey, baik. Terima kasih Elly. Sama-sama. Okey. Hari ni kita akan teroka murid-murid. Kita akan teroka mengenai tanah dan air. Okay. Tanah dan air ni sangat penting lah. Contohnya sekarang ni kalau digabungkan tanah dengan air akan jadi apa agak-agak? Tanah dan air akan jadi air dan tanah. Tanah air. Jadi tanah air kita lah. Jadi kebetulan pula bulan ni bulan Merdeka. Jadi kita kena teroka lah. Kena teroka lah tanah dan air ni. Tanah airku. Macam kami lah. Kami bergabung jadi double Z kan. Jadi tanah dan air bila digabung jadi tanah air. Tanah air. Kalau cikgu dan saya? Pastilah. Baik. Jadi itu yang akan kita teroka pada hari ini. Ya, hari ini kita akan teroka. Okey. Jadi apa yang murid-murid akan dapat belajar berkenaan dengan tanah dan air ni cikgu? Untuk tanah, sebenarnya untuk tanah ni pelajar didedahkan dari segi konsep tanah itu sendiri. Okey. Terutama sekali dari segi kalau kita pelajar-pelajar atau murid-murid ini bercadang nak membuat kolam tanah. Jadi kita kena kaji tanah tu sesuai ataupun tidak. Itu cara umumnya lah. Cara amnya macam tu. Sebenarnya ada banyak lagi kajian tentang tanah ni. Okey, baik. Macam itulah secara umumnya. Secara umumnya. Pelajar didedahkan. Itu secara umumnya. Kalau nak tahu lebih lanjut, kejap lagi kita akan teroka sama-sama ya cikgu kan? Sama-sama. Dengan adik-adik dalam talian juga ini. Jadi kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang kerana kita nak memulakan penerokaan kita dalam teroka Didik TV KPM. Bersama dengan Kak Elly Arifin di sini, kita ada dua orang cikgu yang sangat comel dan sangat kreatif tadi, iaitu Cikgu Zuharizam dan juga Cikgu Zakaria untuk sama-sama kita teroka mata pelajaran Aquakultur dan Haiwan Rekreasi. Topiknya sampel tanah dan kualiti air. Ya, betul. Okey, kalau tadi cikgu ada terangkan sedikit berkenaan dengan sampel tanah. Sampel tanah pula, tanah dan juga air, gabungan kedua-duanya. Jadi mungkin murid-murid nak tahu jugalah terutamanya dalam talian dan juga di rumah, apakah definisi tanah itu sendiri cikgu? Tanah ni dia sebenarnya terhasil daripada ni lah. Mikroorganisma lah. Yang batu-batuan apa semua yang telah berlaku proses yang menghasilkan tanah untuk kita kaji lah. Baik. Okey, jadi apakah yang akan kita kaji pertama sekali cikgu? Yang akan kita kaji sekarang ni adalah tekstur tanah. Okey. Yang tekstur tanah ni lah yang akan menentukan sama ada kolam itu tanah itu sesuai untuk dibina kolam ataupun buat alternatif lain. Okey. Jadi ni ada sampel tanah depan saya ni. Ya. Sampel tanah. Okey. Dan di whiteboard tersebut ada satu carta cikgu ya? Ya, carta segitiga tekstur tanah. Yang carta ni lah kita akan guna untuk membuat teroka tanah ni.
Oh, Bukan okey. kita buat teroka tanah untuk buat benda lain. Ni teroka sampel tanah. Okey, jadi kita boleh mulakan penerokaan sekarang ke? Boleh, Atau cikgu boleh. nak perjelaskan lagi dengan Okey. lebih terperinci ke ada apa? Tak ada apa. Kita Tak ada. boleh jelaskan. Yay! Okey, sekarang kita boleh buat. Okey, boleh? Okey, apakah langkah pertama cikgu? Okey, yang pertama sekali alat yang digunakan untuk mengambil sampel tanah adalah auger lah. Auger yang mula-mula tadi yang ya. Itu auger. Yang kedua yang kita perlukan penimbang. Penimbang. Okay. Sampel tanah. Sampel tanah. Pengayak. Pengayak. Oh, saya ingatkan pengayak. buat tepung je ada pengayak. Kita gunakan juga untuk ayak lah. Ayat tanah lah. Ya, ayak Okey, tanah. Okey. Dan juga ni lah. Alat untuk kita sodek dia. Penyodok. Penyodok dia. Okey. Sama colour dah. Kalkulator. Sama je. Ni kalkulator, mesin kira lah. Mesin kira. Kita perlukan air, balang gas, pembaris, Pembaris besi. Selain daripada pembaris cikgu? Selain daripada pembaris, kita perlukan alat tulis lah. Pen. Pen ni pun boleh, pen. Okey, dan juga yang paling penting carta segitiga tekstur tanah. Carta ni boleh didapati di mana cikgu? Carta ni kita ambil daripada ni lah, kita Malaysia akan guna USDA punya. Okey. USDA. Baik, USDA. memang itu adalah formatnya. Itu yang format. Baik, okey. Seterusnya apa yang kita langkah kedua? Yang langkah kedua, Cikgu Zakaria nak cakap sesuatu? Daripada carta tu nanti, selepas uji kaji, kita akan buat rumusan di situ. Daripada keputusan yang kita dapat. Itu nanti hujung-hujung Itu yang kita akan teroka. itu yang kita teroka. Teroka lebih dalam. Teroka dan menggali lagi. Gali. Tadi pun kami dah gali tadi. Dah gali tanah. dah. Dah jumpa dah Dah jumpa sesuatu lah tu. sesuatu tu. Untuk kita jumpa apa? teroka lah. Baik. Okey, sekarang ini kita akan memulakan penerokaan kita cikgu. Okey. Okey, langkah kedua pula kita kena buat apa? Okey, sekarang kita dah kenal semua bahan dan radas dia. Okey. Jadi kita akan ambil sampel tanah. Okey. Cikgu Zakaria mungkin boleh bantu saya. Okey, itu alat yang ada di sini. Auger. Alat auger ni digunakan untuk mengambil sampel tanah yang telah ditetapkan lah. Belum Okey. kita pergi, kita buat kajian dulu. Baik. Di manakah kita nak pergi? Dia akan berikan satu lokasi. Biasa zaman sekarang ni, lokasi dia gunakan atas satelit GPS. Daripada lokasi tadi tu, kita akan tengok. Masuknya, ini dia. Ini dia Itu tepat ni. tadilah. Itulah tepat Projek sekali. gimmick tadilah. Gimmick tu lah tujuan gimmick tadi tu. Baik, selepas itu kita akan gunakan sampel ni auger ni untuk mengambil sampel dan diletakkan di dalam bekas. Ni Baik. bekas dia lah. Ni bekas. Di Bekas tu atas label bekas ni dia akan labelkan Okey. siapa penamanya yang mengambil, masanya, lokasinya, keadaan cuaca pada ketika itu. Baik. Detail lah maksudnya. Terperinci dia punya maklumat. Okey. Cikgu boleh tunjuk kepada kamera. Nak saya tadi cikgu Zuharizam ada nak katakan sesuatu ke? Tak ada. Saya cuma tunjuk sampel sajalah dulu. Dan angka seterusnya. Okey. Sampel ini. Kenapa dengan sampel tu cikgu? Okey, baik. Sampel yang kita dah ambil tadi, dan kita dah ambil, kita akan jemur kering dahululah. Supaya mudah untuk kita ayak lah. Ayak, itulah tujuan Ni pengayak ni. Tujuan untuk kita mengayak guna ayak ni. Ini tujuan dia. Jadi boleh Cikgu Zakaria bantu saya dengan si sampel. Ini kita ambil sampel yang mana dulu cikgu? Sampelnya tu. Okey, Ada sampel tiga awal ya? tadi kan? Sampel awal. Sampel awal ini kita ambil. Okey. Okey, kita ayak dulu. Kita Okey. tuang kat sini, kita ayak. Okey. Okey, selepas kita tuang, kita ayak. Ayak terus cikgu Kita ya? ayak saya dekat dalam studio ni nanti Kang. Takut bersepah. Sepah pula. Ya. Jadi kita dah sediakan peringkat demi peringkat dia. Okey, kita dah masuk dalam sini, kita ayaklah. Kita ayak. Okey. Jadi jatuhan tanah tu tadi akan terkumpul di dalam bekas. Okey. Dulang tadi ni dan dulang tadi. Selepas dah siap semuanya. Okey, selepas dah siap semuanya, sampel yang telah kita ayak tadi, kita akan ambil, kita akan timbang. Menggunakan penimbang. Okey. Berapa gram? Kita ikut kepada sampel yang kita ambil. Okey. Kalau sampel kita ada 3 tempat. Sampel A, sampel B, sampel C. Okey. Jadi, tiga sampel melalui proses yang sama.
Kita akan timbang, kita akan tetapkan berapa berat yang kita perlukan. Biasanya dalam 200 hingga 250 gram berat tanah. Kita timbang. Selepas dah dapat ditimbang, sampel tanah yang telah kita dapat tadi, lepas timbang, kita akan ambil, kita akan masuk ke dalam kelalang kun. Kelalang kun. Balang gas. Balang gas. Balang gas. Balang gas. Saya ada penutup ya? Dia penutup. Okey. Yang kasar berada di bawah lah. Yang licin ada di atas lah. Okey, kaedah nak buat dia saya akan tunjuk cara tunjuk cara lah. Bagaimana nak pindah kan kepada balang gas ni ya? Okey. Okey. Daripada Ikan tak ada kena-mengena cikgu kan? nanti sabar. Oh, ada. Oh, saya akan hiasan. Ya ada, hiasan dalaman tu lah. Okey. Tak sabar. Tak sabar. Teruja dia nak meneroka seterusnya. Sabar. Okey. Tanah yang ada tadi kita akan skopkan dia, kita masukkan dalam balang gas. Okey. Ikut pada yang kita timbang tadilah. 200 hingga 205 gram. Kalau ada 3 sampel, beratnya mesti sama lah. Okey. Supaya perubahan ketinggiannya nanti sama. Okey. Selepas dah masukkan, kita akan masukkan air. Masukkan air. Air tak kisah berapa sukatan dia? Air, okey, dia katakan ke tanah kita akan masukkan di paras ini. Contohlah nanti ambil yang sana, sampelnya. Ni. Yang ni. Bila tanah dah ada masuk di paras ni, kita akan tuangkan air Okey. sehingga biasanya dalam 3 suku penuh. 3 suku penuh balang gas tadi. Cikgu tak nak buat betul-betul ke cikgu tunjuk dekat saya? Saya teruja dari nak tengok kita ni cikgu. tunjuk sikit je lah. Okey, mula-mula kita masukkan. Cikgu ayatkan dulu ke? Tak payah? Dah ayak dah. Oh, dah ayak dah? Sampel yang tadi ayak lah. Dah ayak dah. Oh, masuk dalam tu tak apa cikgu? Bukan balang yang terang Okey, tu? kita tunjuk sikit dah masuk kat sini. Oh, sorry. Oh, tak nampak. Tak nampak. Oh. Terima kasih Eli ingatkan saya. Sama-sama. Okey, kita masukkan. Tak kisah berapa ya? Ikut berat yang ada tadi. Katakan 250 gram. Kita masukkan semualah. Okey. Okey, saya tunjuk sikit dulu boleh? Okey. Sikit hangat cikgu. Okey. Sikit sangat, ikan hangat. Kita masukkan. Tu dia. Okey. Selepas dah masukkan, kita akan masukkan air lah. Air Kita sukatannya. masukkan air sehingga penuh. Okey. Penuh. Sampai penuh 3 suku lebih kurang macam ni. Gitu. Selepas itu, kita ada penutup kulit Okey. kaca. Saya Okey, nanti nak jap. pegang. Pegang dulu Oh, pegang ni je dulu. Okey, langkah keselamatan dia. Biasanya balang gas yang ada ni ikut peraturannya kita tidak boleh letak begini dengan tangan tanpa alas lah. perlindungan. Lindung. Sebab tu kita pakai glove ni. Pakai sarung tangan. Okey. Penting kan? Dan tangan. Kalau tidak nanti akan berlaku perubahan. Tindak balas tangan kita ni penuh dengan bakteria. Betul. Tapak tangan kita ni kan. Jadi dia akan mengganggu gugat dari segi keputusan dia. Okey. Cikgu, murid-murid dan talian ada buat juga tak eksperimen ni cikgu? Mesti buat. Itu perkara wajib dalam silibus yang pertama tak silap saya. Dia MPKK, modul pentadbiran kerja khusus. Dia akan buat. Baik. Tapi sekarang mereka tak sediakan apa-apa bahan lah untuk mereka kita tak. sama-sama teroka. Jadi dia akan teroka untuk bahagian carta ni. Macam Baik. mana cara hendak menentukan tekstur tanah. Baik. Okey. Okey, saya tunjuk sikit ni. Okey, Boleh, selepas dah cikgu? masukkan air, Okey. kita akan letak sini, kita akan kocak lah. Oh, saya kocak nanti yang terabur sini kan. Tak apa, perlahan-lahan tak boleh? Kita ni, kita akan tutup kat sini. Kita kocak. Kocak sampailah titik-titik. dia punya tanah yang dalam tadi telah Dah bercampur bergaul dah rata, sebati lah. sebati. Kemudian kita akan letakkan di dalam satu tempat yang terpencil. Bukan terpencil tu maksudnya di luar bandar. Tanpa gangguan. Oh, tempat tersorot maksudnya kena ada kedap bunyi ke ataupun Tak perlu. gelap Tidak ke? bunyi tidak perlulah dia sebab dia tak mendengar. Jadi Dia yang penting sekarang ni dia kena letak Cahaya? satu tempat yang agak cahaya dalam suasana bilik biasa. Dan tidak ada gangguan dari segi gegaran dan sebagainya. Di atas meja kalau boleh jangan gegar lah. Oh, dia kena tenang macam tu Tenang. lah. Setenang di tempat saya lah. Tenang station. Okey, ini contoh lah. Contoh yang kita dah mendapkan. Dalam tempoh
24 jam lah. Oh, itu yang selepas dah ditenangkan tu cikgu. Kita dah tenangkan dia. Nampak ketenangan dekat situ. Nampak nanti dia ada ni lah. Okey, saya nak beritahu dahulu. Okey. Okey, kalau ikutkan yang ni, yang atas kali ni adalah bahan organik. Bahan organik ringan. Yang halut, yang nipis tu. Yang nipis atas ni. Okey. Kemudian kita akan dapat air. Kemudian kita akan dapat sedimen organik lagi kalau kita dapat. Kalau tidak ada, dia akan terus pergi kepada kelodak. Liat. Yang warna ni liat. Oh, ini. Lapisannya, okey. Dan yang ni kelodak. Dan last sekali adalah pasir. Pasir, nampak. Oh, kasar-kasar tu. Kasar-kasar nampak perbezaan dia. Yang warna krim tu bahagian apa tu? Ini liat. Liat. Oh, liat. Oh, yang tu. Itu yang liat. Yang atas sekali. Yang atas tu. Nampak dia lihat. Dia lebih halus kan, nampak kan? Nampak. Nampak dia ada lapisan, ada 3 lapis. Yelah, kalau tengok mata kasar betul-betul, kita dapat macam sama je. Tapi sebenarnya ada kita 3 jaga lapisan. dia ni umpama menatang air minyak yang penuh. Menatang minyak yang penuh. Jangan bagi gerak, jangan bagi bergetar. Seronok dia kalau seronok dia dijaga dengan begitu baik. ya. Supaya kita nak keputusan yang tepat. Okey. Berapa lama cikgu kita kena tenangkan dia tu? Seelok-eloknya 24 jam lah. 24 jam. 24 jam. Itu seelok-eloknya. Baik. Jadi setelah kita dah siap mendakkan dia 24 jam, kita akan ukur dia dengan menggunakan pembaris. Pembaris. Pembaris cikgu ukur Zakaria. saya ni apa? Cikgu nak ke mana? Cikgu nak Saya nak ke depan untuk menulis hasil ukuran. Okey, boleh. Silakan cikgu. Kita gunakan yang sampel yang ni lah. Okey, lebih saya nak tunjuk mudah sikit. lah, Yang mudah lah. faham. Bagi yang ini, kadang-kadang kita nak tengok 2-3 orang kena buat. Sebab kita nak dapat putuskan berapa ketinggian dia. Sebab nak putuskan dia ni umpama kita tengok filem X-ray. Amboi. Kalau orang yang pakar saja yang faham. Okey, Jadi baik. untuk memudahkan dari segi sini, kita telah buat satu simulasi Okey. bagaimana dia punya pecahan. Pecahan dia. Okey. Pecahan bagaimanakah dia punya pecahan dan ikut ke ketinggian dia. Okey. Langkah pertama, kita akan ukur dari segi mana-mana cara pun boleh. Okey. Kita akan ukur dari segi ketinggian antara 3 pisahan tadi. Okey. Ada apa nak tanya? Tak, saya cikgu nak ukur yang dekat situ ke? Saya Dekat senang yang... kita ukur kat sini supaya kita nampak pelajar-pelajar kamu dah faham. Cikgu boleh baca fikiran saya je. Ya. Itu dah tengok. Hebatlah cikgu ni. Kalau kami ukur Saya sini, mengajar dah 29 tahun. 20 tahun kan? Dah boleh Anak murid nampak saya dah. mungkin Eli ni. Aduh, cikgu. Okey. Hebat cikgu. Kita akan ukur dia ketinggian dia. Yang pertama kita akan ukur. Yang bahagian bawah ni adalah pasir. orang Kedah apa sebut? Pasir. Pasiak. Pasiak. Pasir. Kedah. Kita sebut pasir. Kita akan ukur ketinggian dia. Berapakah ketinggian yang ada di sini? Okey. Di sini adalah kita akan ambil dalam sentimeter lah. Okey. Senang mudah. Di sini ukuran dia adalah 2.5 cm. Okey, pasir 2.5 Okey, kita tengok. Kemudian kita akan ukur seterusnya kelodak. Kelodak. Yang tengah ni adalah kelodak. Baik. Ketinggiannya adalah 4 cm. 4 cm. Okey, 4 cm. Adik-adik dalam talian Yang dalam talian Murid-murid yang bersama mengikuti kita, siaran ini, sediakan kalkulator, alat mengira. Alamak. Penggunaan ni untuk matematik sikit. Matematik. Sebab kejap lagi cikgu nak tanya soalan kepada betul. adik-adik kita. Okey, dan akhir sekali yang bahagian atas sekali adalah Lihat. lihat. Lihat ini lebih kurang lebih kurang ni 4.4 cm. Bukan lebih 4.4. Okey, 4.4. Okey. Okey, yang terakhir sekali. Oh, tak ada air tak ya? Air kita tak perlu. okey, Kita hanya perlukan 3 sahaja. 3 sahaja. sahaja. Baik, Okey. jadi bagaimana pengiraan dia cikgu? Baik, untuk pengiraan dia ni, Adakah kita nak suruh murid kira atau cikgu yang boleh. kira? murid-murid boleh tolong kira. Sama-sama kira. Boleh. Cikgu boleh pilih kot siapa yang cikgu rasa macam yang Formula dia bertuah. boleh. Prof, Baik. Prof. Silakan Prof. Formula dia, kita tambah dulu semua ni lah. Okey. Berapa? Okey, 4 tambah 0 tambah 5. Berapa? Ada yang murid-murid nak jawab? Murid-murid di rumah boleh ambil kalkulator jugalah. Kalkulator saintifik. Ataupun kalkulator biasa pun boleh lah. Boleh. Janji boleh dapat janji jawapan janji yang boleh tepat. kira Janji lah. boleh mengira lah. Ngira. Telefon bimbit pun boleh. Telefon Boleh. bimbit pun boleh. Mudahan sekarang banyak. Kan cikgu? Okey. 4 tambah 0 tambah 5. Jawapannya adalah 9. 9. Okey.
4 tambah 4 tambah 2. Jawapan dia ialah 10. 10. So, 10.9. 9. Okey. Untuk pengiraan peratus, kita kira ketinggian bahagikan dengan jumlah, darabkan dengan 100. Okey. Mungkin cikgu nak kira atau cikgu nak murid-murid tolong kirakan. Lihat tu cikgu. Saya tuliskan satu dulu, nanti boleh. kira. Okey. Boleh. Okey. 4.4 perkan dengan 10.9 darabkan dengan 100. Okey. Berapa? Okey, cikgu boleh pilih seorang untuk menjawab soalan cikgu. Ali Hakimi boleh bantu? Dia dah gelak-gelak. Kita ambil bunga lah. Okey. Boleh. Okey, kita lajukan sikit. Okey, berapa? Tuan kira. 10.4. Siapa yang ni atau boleh angkat tangan? Berapa cikgu? 10.4 4.4 bahagikan dengan 10.9 Darab 100. darab 100. 40. Dia ada perpuluhan ni cikgu. Okey, ambil yang genap Ambil yang genap 40.36. 40. 40.36. Okey, 44 lah. 40. Okey, 4.0 perkan dengan 10.9 darab 100. Okey, cikgu. Soalan yang kedua ni pula untuk kelodak ni kita akan jawab selepas kita rehat. Boleh cikgu? Okey, boleh. Kita berehat. Dah berpeluh dah ni Cikgu nak ambil nafas dulu cikgu. Okey. Kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan jawapan untuk pengiraan kelodak. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga dua orang cikgu yang sama-sama akan meneroka mata pelajaran kita hari ini, Aquakultur Haiwan Rekreasi, topiknya sampel tanah dan air, serta ada murid-murid dalam talian dari pelbagai sekolah seluruh negara ni. Okey cikgu, kalau tadi kita dah meneroka tentang kaedah pengiraan dan penentuan tekstur tanah, kita dah tahu jawapan untuk liat. Sekarang ni kita nak tahu jawapan untuk kelodak. Cikgu okey ke cikgu? Macam mana? Jawapan untuk kelodak. Ada belajar rasanya. Kita murid lah. Boleh. Boleh cikgu Zu, cikgu Zakaria dan cikgu Zu? Boleh. Okey, jadi kita nak pilih siapa untuk jawab soalan kelodak ni pengiraannya. Baik, untuk pengiraan kelodak kita sambung kan. 4.0 bahagikan dengan 10.9. Boleh Fatin memberikan jawapan? Kita terbang ke Kedah. Silakan Fatin. 36.69. Berapa? 36.69. Okey, kita ambil 37 sebab dia cikgu nak kita bundar. Kita bundar, kita genapkan je lah. 27 lah. 37 lah. 37. Tadi Fatin jawab 36 je. Kita cakap 36.6. Jadi kita bundarkan ambil 37. Bulatkan dia. Bundarkan dia. Bundarkan dia. Okey, Pasir Farid boleh tolong cikgu? 2.5. Boleh. Okey. Jawapan dia 22.93. Okey, Kalau bunda 23. Dah bundarkan 23. Berapa? 23 dibundarkan. 22.9. Mana 23 lah. Betul. Okey, 23. Baik. Terima kasih Farid. Terima kasih Farid. Bagus. Murid-murid kita nampaknya pandai mengira. Ya, cikgu. Tengok siapa bagus. cikgunya. Okey, selepas kita dah tahu. Setelah kita selesai sahaja mengira, okey, kita akan menggunakan inilah jadual carta segitiga tekstur tanah ni. Okey, untuk penggunaan dia kita kena tahu pasir ada di bawah. Okey. Lihat sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah kelodak. Jadi kita buat akronim sikit. Akronim. Plik. Plik. P-L-I-K. Sebab pasir berada di bawah, kita tetapkan pasir. Okey.
Lepas tu dia ikut pusingan jam. Baik. Okey, bila ikut pusingan jam, jadi PLI ni liat. Lihat. Okey. K adalah kelodak. Ha. Okey. Jadi untuk membuat garisan, Aha. kita juga akan mengikut pusingan jam lah. Okey. 44. Okey, 44 adalah liat. Mana 44? Okey, kita boleh agak-agak berkurang dalam dekat sini lah. Okey, 44 lebih kurang lah. Saya buat garisan Sila cikgu. Tujuan dia adalah apa untuk cikgu? Kita nak tahu tekstur tanah. Apa cikgu Zakaria? Tujuan dia nanti kita akan buat satu garisan. Kita akan garis. Okey. Satu lagi garisan, kelodak garis. Satu lagi garis. Jadi ada 3 garisan ni akan bertemu di satu pertemuan. Di pertemuan itulah. Okey. Okey. Kelodak. Kelodak ialah 37. Di manakah 37? Ni bahagian kelodak. Kita cari 37 bukan dekat sini Bukan. Okey. Kita buat garisan. Kat kanan tu pula. Okey. Ikut bahagian-bahagian dia lah ya. Ikut bahagian-bahagian dia. Baik, seterusnya. Dan last sekali adalah Pasir. 23. Apa tadi cikgu? Pasiak. 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 Orang Kedah kata. Pasiak. 23. Okey, 23 dekat sini Okey. Lagi. 23. Okey. Jadi kita gariskan ke atas ke, cikgu? Dia macam ke mana? sinilah. Sini, ke sini. sini. Sana. Ke kiri. Ah, Dia tekan-tekan. saya duduk kat sini, saya agak Kekok, keliru sikit kekok. dengan kekok sikit. Okey, kita ke sini Okey. 23 lah. Okey, bukan dekat sini lah. Okey. Yelah, biasanya guna papan hitam cikgu kan? Biasa kita letak ni atas di meja. Atas Tenang. meja, tunjuk terus. Tunjuk. Ni atas papan putih dia ni sikit lah. Tapi biasanya ni kita gunakan aplikasi je dah. Ada aplikasi dia. lagi canggih dia akan kan? terus pilih. Baik. Okey, Okey, baik. kita dah gariskan 3 garisan untuk jenis pasir, jenis tanah. Seterusnya cikgu? Baik, kita dah garis semua. Jadi kita tengok di manakah titik pertemuan. Titik pertemuan dah nampak dah tu? ketiga tadi. Okey. Oh, 3. 3 titik pertemuan ni dah jumpa. Maka kita bulatkanlah di sini. Okey, Jadi kemudian? di sini kita dapat tahulah bahawasanya tekstur tanah yang kita uji tadi adalah liat. liat. Kenapa liat? Sebab dia dalam Dia golongan berada kategori di liat dalam, tu. kotak liat. Dia dalam zon dia. Dalam zon liat tu. Zon liat. Okey, jadi itulah keputusan dia. Itulah keputusan dia. Jadi kita tulislah di sini liat. Wow. Okey. Okey, Jadi itu. selesailah. Terima kasih cikgu. Menarik Ellie. Menarik. Saya pun teruja dan terkejut juga. Macam, begitu rupanya caranya. Okey. Baik, selepas kita dah mengetahui tentang tekstur tanah, kemudian kita nak tahu tentang air pula cikgu. Ya. Sampel air. Sampai. Sampel air. Di atas meja ni ada beberapa sampel. Baik. Okey, ada beberapa sampel yang telah kita sediakan dari Okey, awal lah. okey. Kita ambil sampel ni daripada sumber-sumber yang kita telah tetapkan. Okey. Okey, di sini ada tandakan lah. Contoh ni saya tandakan dengan T2, ada K1, ada K2, ada T3. T3 ni, T2, Okey. T2. Jadi daripada air ni kita ambil sumbernya telah kita kenal pasti. Sebenarnya air ni saya ambil daripada kolam ternakan. Okey. T itu maksudnya tilapia. K itu keli. Jadi ada 3 jenis Jadi air kolam ni tilapia. kolam tilapia dan juga kolam keli. Keli. Saya Tiga ambil di sekolah. Baik. Okey. Sebab itulah ada ikan dekat depan ni. Ya. Okey. Tester dia. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita nak teroka apa Okey, berkenaan sebelum dengan tu air, kita nak cikgu? tengok apalah bentuk tu. Ada bentuk yang besar ni kan. Yang ini kita namakan dia seci dish ataupun piring seci. Seci. Baik, ni macam DIY je bukan? Buat Dia sendiri buat ya? sendiri. Tapi yang ni okey. sebenarnya Ini sampel. ini model je. Model. Model ini kita gunakan, sebenarnya dia besar. Ini alat ini digunakan untuk menguji tahap ketelusan cahaya dalam air. Atau orang kata mudah, tahap kekeruhan air. Kekeruhan air. Okey. Okey, cara dia nak uji lah. Kita gunakan ni tunjuk cara saja. Yang ada di dalam aquarium yang ini. Tengok saya bantu ke? Tak apa. Okey. Sekejap kita buka ni, benda ni pun baru lagi. Okey.
Service dish ni biasanya kita service dish ni kita naik perahu atau sampan. Okey. Kita akan pergi ke tasik. Di tengah tasik sana kita akan uji air dia. Okey. Naik pada sampan tu kita akan celupkan air tu ke dalam tasik tadi, dalam air tadi. Kita akan masuk sehinggalah ke satu tahap di mana cahaya hitam dan putih ni atau warna hitam dan putih ni tidak kelihatan. Faham tak? Kita masuk. Tak semestinya sampai ke dasar. Tak ada, tak mesti dasar. Kadang-kadang masuk, okey, stop. Jadi kita ukurlah ketinggian dia berapa. Tinggian dia ni berapa. Daripada situ kita tahulah bahawa tahap kekeruhan dia adalah contoh kedalaman, dalam kedalaman sekian lah. Contoh 1.2 meter katakan. Itu service dish. Kita ada bawa service dish ni besar. Ada bawa? Ada. Dalam studio? Dalam studio kita ada bawa. Oh, dekat mana cikgu? Ada nanti kita tunjukkan. Okey, boleh. Okey, seterusnya. Bahan uji. Bahan uji kaji. Bahan uji kaji dia. Jadi Kita ada dalam studio ni kita akan bawa bahan uji dia. Baik. Air-air yang ini kita perlukan bahan uji dia. Bahan uji dia tu kita bawa khas ke dalam studio ini untuk kita uji tahap kandungan air tadi. Inilah yang Kualiti air lah. Okey. Tadi air dia. Baik. Jadi ini yang kita akan lakukan ke cikgu? Kita akan bawa ke dalam studio lah dia punya bahan uji Bahan tadi. uji. Bahan uji. Okey, jadi cikgu nak perlu saya buat apa cikgu? Okey, sekarang ni kita nak minta kita bawa bahan uji tadi Baik. ke dalam sini. Okey, sebelum tu kita akan lihat. Okey, saya tunjukkan. Kat depan ni cikgu, boleh? Okey. Kita kena jaga penjarakan betul. sosial cikgu. Ini contoh service dish betapa panjang. Alamak tak kena. Maaf tadi. Ini Nervous service dish saya. panjang. Dan dia ada dia punya skala dia. Ni ada skala dia ni. Skala dia. Skala. Skala baik. Jadi kita akan celupkan dalam air tu berapa ke dalam. Kita dapat paras sini. Dia tengok, kita dapat sini. Dalaman dia adalah 127 katakan. Baik. Itu dia. Ini adalah yang betul punya cikgu ya? Yang ni yang betul. Bukannya di Bukan. tadi tu Yang lah. itu kecil. Comel sangat. Comel Itu sangat. hanya untuk sampel, tunjuk Sampel. contoh saja lah. Meh, saya tolong pegang cikgu. Ini ada contohnya. Jadi kita cikgu, kita Dia ada ukur? meter ukuran lah. Bila kita masukkan dalam tu. Dia ada meter ukuran. Okey. Jadi ini yang adalah boleh suai keluar kejap. tak ketap pada. Jadi hitam putih ni adalah untuk menentukanlah sebenarnya nak supaya kalau keruh air tu keruh, dah boleh berapa. berhenti. Ya. Mana kita dah tahu berapa kekuruhan air untuk tahu pencahayaan lah. Pencahayaan. Mana kalau terlalu keruh, mana insang ikan itu boleh tersumbat lah. Itu tujuannya sebenarnya. tujuannya kita nak tahu. Untuk membantu ikan lah. Ini sebab dia berkaitan dengan ikan kan. Okey. Tu kadang-kadang saya tertanya kenapa kita perlu menguji air itu sendiri. Baik, di tangan saya ni ada bahan contoh radas yang diperlukan. Okey. Ni radas dia, ada tabung uji Saya tolong Ini pegang boleh ke saya cikgu. pegang itu. Yang secidis. dan juga bahan-bahan yang lain lah. Saya tolong. Okey. Dan kita akan buat sebentar lagi. Baik. Ini yang kita akan uji sekarang. Okey, jom kita buat sekarang cikgu, silakan. Okey. Ini adalah bahan-bahan radas itu sendiri. Jadi, permulaan langkah pertama, cikgu kita nak menguji apa yang perlu kita lakukan cikgu? Adakah faktor keselamatan kita kena jaga juga untuk adik-adik di rumah boleh kalau nak buat tak boleh cikgu kan? Kat rumah tak boleh buat kan? Kena Tiada masalah. pengawasan guru juga ke? Biasanya di bawah pengawasan guru lah kita buat. Biasanya kita boleh buat di makmal dan juga kadang-kadang kita boleh buat di lapangan. Tak ada masalah. Kita pilih satu lapangan di bawah pokok katakan, kita bentang tikar, kita ambil kita uji di situ pun boleh juga. Boleh juga. Bahan-bahannya mudah didapati ataupun Bahan-bahan ini boleh mudah didapati. Mudah didapati maksudnya ada pengedah khusus lah yang membekalkannya ni. Baik. Adakah budak-budak dan talian pun sama-sama menguji ke ataupun tak ada. Dia tak ada. Benda ni kita buat agak terhad. Okey. Maksudnya hanya diterhad di sekolah ajelah bahan ini ada. Baik. Silakan Cikgu Zu. Boleh kita mulakan buat troker lah. Boleh, penderokan troker kita. air. Saya dah tak sabar ni Cikgu, silakan. Boleh Cikgu Zakaria tolong ambil sampel air. Mula-mula kita kita akan uji amonia dahulu. Amonia. Ini Amonia namanya? kita akan gunakan bahan penguji amonia. Menggunakan Okey. sampel air yang ada Gunakan sampel Boleh air yang cikgu telah angkat. diambil. Itu amonia ini dia ada 2 botol. Titisan pertama adalah 8 titik.
8 Okey. titik. Okey, yang pertama kita gunakan bahan, alat-alat yang radas yang kita perlukan. Okey. Okey, biasanya kita ada pemancit ataupun kita guna alat kita sedut. Kita tak boleh tuang gitu saja kan. Kita ambil air, sampel air tadi. Okey, kita ambil sampel saya air, alirkan ni. gunakan pica gari Kita gunakan pica gari. Kemudian Kita cikgu nak masuk dalam ni ke? tak kita dah sedia pun. Itu edit dia saya belum buka jadi dia assistant ni. cikgu yang cantik kat bukakan sebelah dia punya cikgu. penutup bawah tu. Di bawah tu boleh buka penutup Oh, dia. kena buka. Tak bocor ke kalau masuk Tak, dalam? itu buka je. Itu sebenarnya tutup kat atas. Baik, Itu baik. atas jadi. Okey, kita akan masukkan air ni tadi ke dalam tabung uji ni tadi. Sehingga ke satu paras yang telah ditetapkan. Okey, di dalam tabung uji ni dia ada satu senggatan tu. Okey. Ada senggat paras itu. Okey, ikut paras itulah. Jadi kita kena Eli tutup boleh ni, bantu cikgu. tak? Kalau Eli dah belum. buat. Boleh cikgu nak saya? Dekat sini dia ada tulis. Dia ada tulis ini botol yang pertama titis sebanyak 8 titisan. 8 titisan. Titisan lah nak menyanyi sama-sama tu. Siapa-siapa boleh buat. Dulu kerja sekolah kita buat ni benda ni semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tutup balik Eli. Tutup balik. Tutup. Okey. 8 titisan. Seterusnya Betul. goncang macam ni je. Goncang dia ratakan dulu. Okey. Oh, saya rasa macam saintis. Ya, sains. Nampak kau kita teroka ni. Kita nak meneroka. Ini satu jenis sampel air. Kemudian sampel yang kedua kita gunakan. Okey. Dah goncang, dah anggap dia dah rata. Kita letak dalam. Okey, kita titiskan yang ini pun 8 titis. Dia ada 2 botol sebenarnya. Botol 1, botol 2. Oh, okey. Okey, masukkan botol yang kedua pula. Ini 8 titis. sama juga. Sama juga. Sama. 8 titis juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey, boleh tutup. Tutup. Masih goncang juga. Goncang lagi. Oh, dia dah berubah warna. Kat. Okey. Okey. Sambil-sambil saya sedang menggoncang cikgu, cikgu nak dia sebenarnya kita tengok di sini. Ni ada kad je. Biasanya pembekal akan hantarkan dia punya kad kod warna. Oh. Dulu masa sekolah ada wajar kod warna tak? Ada. Ada kan? Untuk mengecat. Biasanya wire kan ada warna-warna PH kan. dia. Jadi dia ada kod warna dia. Okey, kod warna di sini dia akan menentukan dari segi nilai bacaan dia. Baik. Okey, agak-agak boleh boleh tak? Wow. Jadi boleh baca tak? Ini dia. Cara nak baca pinjam. Okey, letak dekat mana kita tengok kat sini amonia ni kan. Okey. Amonia kita akan letak di sini, kita akan bandingkan warna dia. Okey, cikgu, kita dah tahu keputusan warna ni apa. Suspense sikit. Suspense kan Ya, cikgu kan? baik. Kita nak biar adik-adik tertanya di rumah. Ya. Jadi keputusan air ini adalah di tahap yang mana. Kita berehat seketika, kejap lagi, sebentar lagi kita akan kongsikan dengan adik-adik. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wow, macam mana cikgu? Cikgu sebenarnya tertanya-tanya tengah mengajar Kak Eli ni sebenarnya bagaimana nak membaca air ni Ya, betul. apa nama dia bukan pH lah cikgu ya? Yang ini kita suka tadi amonia. Amonia. Kandungan amonia. Okey, kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Zakaria dan Cikgu Zu. Saya sengit dah name tag cikgu. Betapa gigihnya cikgu nak tunjuk pada Kak Eli ni. Okey cikgu kan? Okey, ini hasilnya cikgu kita menggunakan amonia untuk air sampel keli satu. Kenakan keli satu. Keli satu. Baik ni. Ini ada dia punya jadual. Kak Eli tunjuklah. Kak Eli Jadi rasa tengok yang mana warna yang hampir sama dengan dia. tadi dia warna hijau ke cikgu? Ni dah bertukar jadi biru pula. Saya jadi keliru dah. Amonia belah sini Eli, yang tengah. Tak boleh sini tak boleh. Tak boleh itu ada. Kena amonia juga. Okey. Jadi maksudnya warna dia lebih kurang yang paling bawah gelap sekali iaitu tu. 8.0. Ya, betul. Pandai Eli. Eli dah pandai lah. Oh, yeay. Dia dah dapat markah tinggi lah. Okey. Baik. Okey, bacaan dia minta saya catat ni. Silakan. Okey, daripada catat ni tadi kita dapat bacaan tadi. Okey, bacaan tadi kita tengok perubahan warnanya tadi. Kalau kita lihat awal tadi dia lebih cerah kan. Makin lama makin gelap. Bila dah makin gelap kita tengok bacaan.
Kalau saya tengok di sini bacaan dia adalah kita tengok 8.0 ppm. Okey. Kalau ikut saya Prof, macam mana Prof? 80 ppm. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Amonia terlalu tinggi lah. Amonia dia tinggi. Amonia Bila tinggi. amonia tinggi ni biasanya kesan daripada bahan buangan ikan tadi. Bahan buangan dia Adakah lah. dia akan menjejaskan keadaan ikan sangat tu? menjejas sebenarnya. Okey, sangat menjejas. Jadi kita kena buat satu tindakan susulan daripada keputusan yang kita dapat tadi. Itu tujuan dia. Okey, baik. Jadi cikgu nak minta cikgu Zul nak cakap sesuatu. Okey, contohnya air. Air kita ada apa? Nampak air yang berwarna kuning? Ini biasanya air paip lah. Air paip dia berwarna kuning sikit. Okey, kita dah uji dia. Okey. Jangan lupa kalau untuk ternak ikan, pastikan air tu jernih lah. Jernih. Maknanya dia terhindar, maknanya maksud saya terhindar daripada kandungan klorin. Okey. Okey, contohnya saya tak ada apa. Biasa dulu pakai ni. Pakai apa cikgu? Dulu pakai yang biasa je. Dia berubah warna cikgu. Berubah warna. Magic tak? Apa ilmu cikgu ni pakai? Cikgu guna jari je ke pusat-pusat? Jari-jari je. Jari-jariku. Okey, dah ada nampak sikit demi sedikit perubahan warna lah. Semakin lama semakin jernih. Okey. Baik, ini sebenarnya murid-murid sama ada di rumah ataupun yang bersama dengan saya. Okey, air yang kita warna kuning ini sebab ada kandungan klorin lah. Okey. Jadi kita akan masukkan sedikit sahaja anti-klorin. 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 Okey. Okey. Dia maksud ni saya Cikgu nanti. Cikgu dah buat anti-klorin tu. Kita nak bagi suspend lagi sekali kepada adik-adik di rumah. Boleh cikgu? Boleh. Sebab saya tahu ini macam sesuatu yang ajaib. Cikgu dah bagi buat magic ni kan. Saya suka sangat tengok magic, tetapi saya juga nak dengar rumusan daripada murid-murid kita berkenaan dengan air tadi yang kita lakukan ni cikgu. Boleh. Boleh tak saya nak pilih murid yang akan buat rumusan? Dipersilakan. Mana-mana saja. Okey, apa yang tampan-tampan sikit. Tampan-tampan. Saya pilih sebab nama dia lebih kurang macam seorang penyanyi. Kawan baik saya. Jadi saya memilih Syamil lah untuk membuat rumusan. Boleh cikgu? Boleh. Syamil mungkin boleh buat rumusan terhadap eksperimen atau penerokaan yang telah kita lakukan bersama dengan cikgu-cikgu ni. Silakan. Silakan Syamil. Syamil, sila. Boleh. Buat rumusan secara ringkas. Buat rumusan secara ringkas. Boleh buka mic dulu, Syamil. Apa yang awak faham terhadap penerokaan kita pada hari ini dengan penyelidikan dan juga penerokaan air? Kalau pelajar tak boleh, saya yang akan buat rumusan. Boleh. Kita minta profesor lah. Profesor lah, lebih pakar Arif. ya. Okey, baik. Untuk rumusan pada hari ini, okey, kita boleh tengok pertama. Cikgu, maafkan saya cikgu. Boleh tak cikgu paskan apa nama Pass baton. Secidis. Silakan cikgu. Baik, ini adalah rumusan kita. Yang pertama, kita nak tahu bahawasanya yang bawah sekali adalah pasir untuk uji tekstur tanah. Itu kita teroka tekstur tanah tadi. Yang bawah adalah air, pasir. Yang kedua, kelodak. Yang ketiga adalah liat. Dan atasnya adalah bahan organik berat. Lepas tu air, lepas tu bahan organik yang ringan lah. Untuk buat teroka untuk tanah, kita hanya sampai ke bahagian liat sahaja. Baik. Okey, ini contoh pengiraan dia lah. Okey, dan ingat seperti carta tadi, kita hanya buat pusingan jam, ikut arah jam. Jadi jangan tertukar. Okey. Dan itu kita akan dapat keputusan lah. Keputusannya. Okey, garis ikut pusingan jam. Okey. Ini keputusan dia adalah untuk air, saya serahkan kepada pakar air. Profesor air. Dia juga dikenali sebagai Aquaman. Nampak air kita ambil keputusan di sini je lah. Baik. Okey, keputusan di sini dia tadi dia cakap bacaan di sini adalah 8. Jadi langkah seterusnya yang paling baik adalah kita kena tukar air tadi. Okey. Itu jawapan yang sebenar. Baik. Kita tukar air tadi untuk dapat kualiti air yang lebih baik. Itu dia. Terima kasih Cikgu Zuharizam dan Cikgu Zakaria. Double Z hari ini kita sama-sama meneroka dengan kita untuk mata pelajaran aquakultur dan haiwan rekreasi, topiknya sampel tanah dan kualiti air. Juga terima kasih kepada adik-adik
dalam talian yang sama-sama juga meneroka dengan kita pada hari ini. Kak Ellie macam bagi khutbah hari ini ke pegang benda ni. Baik cikgu, kita nak ucapkan terima kasih juga di atas ilmu dan informasi yang dikongsikan dengan kita. Semoga apa yang dikongsikan dapat manfaat kepada adik-adik di rumah juga. Baik, kita akan berjumpa kejap lagi untuk mata pelajaran yang lebih menarik lagi. Jadi teruskan menonton Teroka di TV KPM dan kita akan diakhiri dengan Magic. Tadi sambungan cikgu. Sambungan. Untuk masuk ke klorin tu ya. Ya. Daripada cikgu Zuhariza. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Baik, air ini telah pun menjadi jernih. Tengok jari saya. Hanya geng-geng Aquaman je boleh buat macam ni. Tak adalah saya gurau ni. Okey, baik. Kalau air paip, kalau nak pelihara ikan, pastikan air itu adalah telah terhindar daripada kandungan klorin lah. Jadi kita uji dia dengan bahan anti klorin. Okey, tester kita cek dulu air. Kalau dia warna kuning, menunjukkan air tersebut ada klorin. Klorin. Okey, baik. Ini saya ambil sebiji saja. Sebiji saja. Okey, sebiji saja. Okey, sila, cikgu. Saya masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya masuk. Tutuplah sebab nak goncang kan. Cikgu Zakaria punya reaksi saya takut macam nak meletup ke tu. Okey, saya cidi saja duduk dalam tu tadi. Oh. Wow. Okey. Itu dia cikgu. Ya. Wow, terima kasih. Kita jumpa lagi kejap lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM